Assalamualaikum, salam sejahtera, insyaAllah bertemu lagi dalam podcast bersama yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. InsyaAllah saya Azad dan Rabbani. Jadi hari ini kita berbicara lagi dengan Datuk. Kita menyambung pasal hadis Nabi SAW yang bermaksud apabila mati anak Adam terputus segala amalannya. Nabi kata hanya 3 perkara yang akan membawa kita ke alam barzah, ke dalam kubur. Pertama, minggu lepas kita dah kupas pasal anak soleh. Minggu ini kita nak kupas pasal ilmu yang bermanfaat. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Semakin segak nampaknya. Awal agak-agak begitulah, dia makin tua ni. Kalau makin tua ni makin berserabur, makin tua ni makin tak jaga. Tak jadilah tu, Tak jadilah. Tak jadi. Kedut tu nampak sangat. Masya Allah. Tapi memang kita lihat saya memang sentiasa bila bersama dengan yang berbahagia dengan Datuk, Masya Allah, saya tengok Datuk sangat menjaga keterampilan diri tu sebenarnya keterampilan diri pun memerlukan ilmu. Betul. Dia tak boleh, hidup ni tak boleh suka-suka Tak boleh. ikut apa yang ada tu Betul. Masya Allah. So kita hidup ni kena ada ilmu. Betul. Nak beramal pun kena ada ilmu. Betul. Nak masuk syurga pun kena ada ilmu. Betul. Mungkin Datuk boleh kupas sebagai pembukaan mukadimah kita pada hari ini. Okey. Sebagai manusia ni, Azad dan manusia, saya manusia, para penonton pun manusia kan ya. Apa yang menyebabkan manusia itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi khalifah di permukaan bumi? Khalifah maknanya those who are going to be the ruler of the earth, the planet of earth. Maknanya dia mentadbir dunia ini dan mesti ditadbir mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebabnya kita dipilih, malaikat tak dipilih, kita dipilih ialah kerana kita ada ilmu, kerana kita ada akal, dan kerana kita ada hati, Malaikat tak ada itu, kerana kita ada hati. Jadi mana kita ada hati dan kebolehan berfikir dan sebagainya. Sebab itu kita dipilih untuk mentadbir dunia, mentadbir organisasi, mentadbir syarikat, mentadbir keluarga, dan akhirnya mentadbir diri. Okey, nombor dua sebut tentang ilmu ni ya. Islam adalah di antaranya. Bila antaranya yang di atas kali ini yang sangat mementingkan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan muslim. Jadi kalau tuan-puan tak cari ilmu, maknanya tuan-tuan tidak mematuhi kehendak agama, kewajipan untuk mencari ilmu. Dan ilmu ini pula apa ni, sikit aja tuan-tuan, saya tidak bagi carahan universiti ni kali ini umum kan, kita santai-santai aja kan ya. Ilmu itu terbagi kepada dua dimensi. Yang pertama dipanggil ilmu akli. Ilmu dunia, ilmu penggambaran, ilmu akli, ilmu syuting, ilmu akli, ilmu filem, ilmu akli, ilmu mengurus rumah, ilmu akli, ilmu mengurus organisasi, ilmu akli, ilmu geologi, ilmu akli, ilmu astronomi, ilmu akli. Satu lagi ilmu nakli. Ilmu nakli ialah ilmu keakhiratan, ilmu nak mati bertemu dengan Allah. Apa ilmunya? Ilmunya ilmu aqidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul, berbagai-bagai usul dan sebagainya. Itu ilmu dia. Jadi itu ya. Yang ketiga yang sangat penting tentang ilmu ni dalam Islam ni, utlubul ilma walau bisin. Tutuplah ilmu walau sampai ke negeri China. Kita tengok ya macam mana Nabi 1400 tahun dulu lah minta kita mencari ilmu sampai negeri China. Siapa China sekarang ni? China sekarang ni ada pemerhati mengatakan nombor satu dari segi ekonomi dalam dunia ni, kalah Amerika dah. Dari segi persenjataan nombor satu, kalah Amerika dah. Dari segi kata penguasaan angkasa raya, China dah di depan, bukan Amerika. Dari segi ilmu kapal selam, China dah. Dari segi pembangunan jambatan yang paling hebat, terowong yang paling hebat dalam dunia ini, jambatan gantung yang paling hebat, bangunan yang paling hebat, China. Jadi Datuk, saya yakin anda yang kat luar sana pun mungkin macam saya. Saya suka berfikir, melihat macam mana Datuk boleh berjaya sehingga ke hari ini. Jadi anda kat luar sana yang berada di ceruk dunia, rasanya tak perlu risau Datuk Mungkin Datuk boleh berkongsi pengalaman Datuk bermulanya era mencari ilmu tu. Mungkin ada tip point sehingga Datuk berjaya sehingga ke hari ini yang kita nak share dengan golongan-golongan khususnya remaja kita sekarang ni. Saya teringat zaman Datuk buat program camp motivasi dan sebagainya. Apakah perkara-perkara yang Datuk tekankan yang Datuk pasti perkataan-perkataan yang keluar daripada ideologi Datuk itu sendiri memberi manfaat
kepada orang ramai supaya mereka menjadi insan-insan yang berilmu dan beramal soleh. Okey. Sebelum tu Dan, biar saya share sikit dengan para penonton ni macam mana saya dengan ilmu. Boleh ke? Boleh. Okey. Saya anak kampung. Lahir di Pulau Indah. Dulu namanya Pulau Lumut kan, sekarang Pulau Indah. Sekolah di sana saya ada darjah 1, lepas tu darjah 2 saya ke Kelang. Saya dibela di rumah datuk saya. Tidak duduk di rumah dan ayah. Lepas tu saya masuk sekolah asrama penuh. Datuk kerja kampung. Mak ayah kerja kampung. Mak ayah kerja kampung, kuat kerja itu kelapa lah. Kelapa. Tidaklah kampung macam mana pun. Okay. Ayah saya pada masa yang sama seorang guru agama, seorang imam dan seorang guru Quran. Mak saya guru Quran. Jadi Quran tu ada sikit jangkitannya kepada saya lah. Masih boleh baca Quran. Ada sikitlah hafal-hafal surat-surat dan surat-surat dan sebagainya, dan bolehlah menjadi imam. Dan saya memimpin Qiyamul Lail kebanyakan organisasi swasta, kerajaan dan sebagainya, dan di sekolah-sekolah manahan dan sekolah-sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, dalam suasana kekampungan tu saya dipilih masuk sekolah asrama penuh. Jadi maknanya yang orang pertama dalam kampung ni. Dan saya dapat degree pun orang yang pertama dalam kampung. Masya-Allah. Dapat master's degree orang yang pertama dalam kampung. Dapat PhD orang yang pertama dalam kampung. Dan anak kampung tu anak kampung, Allah, apalah. Tapi boleh sampai master's, boleh sampai PhD di amal syarikat tu. Itu satu rasanya pencapaian pribadi bagi saya. Apa rahsia tu rahsianya? Rahsianya saya rasa ni. Saya rasa yalah, saya ni agaknya mungkinlah saya punya intelijen ni agak average sajalah, average. Tapi yang kata orang yang menjolok saya ni pasti cakap ni. Pasti saya nak pandang muka you ni. Pasti doa mak saya dan ayah saya. Sebab agak-agaknya saya kurang derhaka lah kepada mak dan ayah. Agak saya Allah. Okey, yang kedua agaknya yang menyebabkan begitu kan saya ni suka memang mencari-cari. Bila mencari itu ilmu. Bila mengorek-ngorek itu ilmu. Bila menggali-gali itu ilmu. Dan saya biasanya tidak menerima sesuatu tu kalau saya tak tahu latar belakang, tak tahu apa bendanya. Dan saya tidak akan masuk diskusi apa-apa pun kalau saya tidak tahu apa bendanya nak diskusikan itu. Jadi maknanya the early research, the preliminary research, I got to do it myself before I get into further discussion dengan kumpulan yang lebih besar. Okey, yang ditanya tadi ialah tentang ilmu kita ni. Orang kita ni, minta maaf tuan-tuan dan puan ni, tak berapa tekankan dengan ilmu ni. Saya nak tanya tuan-tuan, bila masanya tuan-tuan bersama anak dan isteri cerita tentang ilmu dalam keluarga? Bila masanya tuan-tuan dan isteri baca buku motivasi mengenai ilmu yang nak disampaikan kepada diri dan sampaikan kepada keluarga? Bila masanya tuan-tuan menyemak pelajaran anak-anak kita sama ada sekolah rendah, sekolah menengah untuk kita mengetahui kemajuan mereka dan segi ilmu yang mereka garap? Nombor 4, bila masanya tuan-tuan berjumpa dengan guru-guru di sekolah atau lecturer-lecturer di universiti dan sebagainya menanyakan performance anak kita tentang ilmu yang sedang mereka tuntut dan sebagainya. Dan akhirnya tentang ilmu agama ni, bila tuan-tuan mengajar anak kita ilmu fardu ain, bila tuan-tuan mengajar anak kita Al-Quran, bila tuan-tuan membaca Al-Quran bersama isteri dan anak-anak, bila tuan-tuan mentadabbur Al-Quran bersama isteri dan anak-anak, dan bila tuan-tuan mengajar anak-anak dan isteri kita cerita ilmu mengenai ilmu naqli, ilmu agama dalam keluarga. Kalau jawapan soalan-soalan saya tadi jawapannya tak ada, ini maknanya dengan kita mendengar kuliah ini dalam podcast ini, saya harap sudah terbuka satu lembaran baru. Ya betul, Alhamdulillah. Jadi kita kena banyak belajar, berfikir, melihat dan mentafsir tu Betul. Dia tak boleh kita ni ikut aja apa yang ada di depan mata kita. Orang kata kita kena sentiasa berfikir. Saya pun sebenarnya ambil iktibar daripada yang lepas-lepas. Kadang-kadang kalau anak-anak kat sekolah tu ada papan kenyataan tu, berhenti baca apa isu semasa yang berlaku. Kadang-kadang bila kita tak ambil tahu, kita akan terlepas banyak perkara. Jadi alhamdulillah Datuk, mungkin Datuk boleh kita sembangkan perkongsian kita pada hari ini, bagaimana ilmu yang manfaat itu menjadi bekalan akhirat kita sebelum kiamat lagi, maksudnya tu Allah akan jadikan tu. Maknanya dengan ilmu yang manfaat tu menjadi bekalan kita di alam barzakh. Kalau kita ambil satu hadis tentang Al-Quran ni, ada kaitan dengan ilmu langsung. Orang yang terbaik, the best among you, yang terbaik di antara kita ialah
yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tengok tu. Maknanya kalau kita ambil ilmu selain daripada Al-Quran pun, yang terbaik daripada kamu ialah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Tak kisahlah ilmu apa pun, tetapi yang cantiknya ialah ilmu akli tadi, ilmu nakli tadi kan, ilmu akhirat tadi. Okey. Jadi kalau misalnya konsepnya wajib untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah di akhirat nanti, maknanya kita mencari ilmu, carilah ilmu. Menjadi orang yang berilmu, selepas itu mengajarkan ilmu itu. Masalah besarnya macam ni. Berapa ribu orang di Malaysia ini yang sudah berilmu? Minta maaf, sini cakap dengan maaf. Berapa ribu orang lepasan daripada Azhar University? Berapa ribu orang yang lepasan daripada UKM, Fakulti Islam UKM? Berapa ribu orang yang lepasan daripada UT Melaya, Akademi Islam UT Melaya? Bukan saya nak merendahkan, tidak. Tapi berapa orang yang mengajarkan ilmu itu? Berapa orang? Berapa orang ustaz yang bertandang daripada surau ke surau, masjid ke masjid? Berapa orang ustaz yang bersedia menyengkang mata untuk kita mengajar manusia supaya manusia juga berilmu di Malaysia ini, terutama ilmu nakli. Kalau kita tengok berapa orang, minta berapa orang? Berapa orang yang turun ke Padang? Berapa orang yang ke masjid? Berapa orang yang ke surau? Berapa orang yang pergi surau-surau yang jauh, surau-surau yang kerdil tu, berapa orang yang pergi gitu? Berapa orang yang pergi masjid-masjid tu nampaknya lampu pun tak pasang dan sebagainya, yang pergi ke situ? Inilah dia tuan, cabaran kepada orang yang berilmu yang Allah tanyakan kepada tuan dan tanyakan kepada saya. Hasan, kau pergi tak masjid ini? Hasan, kau pergi tak masjid sana? Hasan, kau pilih-pilih tak masjid? Semuanya akan ditanyakan kepada kita. Dan akhirnya saudara, Allah akan angkat martabat ilmu. Tak sama dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Martabat kita diangkat. Siapa yang mengangkat martabat? Bukan ketua kita, bukan ketua organisasi kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat martabat kita. Maknanya orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu berada di tahap yang terlalu tinggi, orang yang tidak berilmu duduk di tahap yang paling rendah sekali. Tuan-tuan pilihlah. Tuan-tuan nak yang tertinggi di sisi Allah atau nak yang terendah di sisi Allah. Hasan Ali pilih yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi Datuk bagaimana kita nak menerangkan, nak meyakinkan kepada mereka-mereka yang sekarang ni menjadi doktor falsafah dan sebagainya, sains dan teknologi. Sebenarnya matematik ke, sains ke, geografi dan sebagainya itu ilmu yang boleh membawa ke akhirat. Mungkin Datuk boleh kongsikan kan bagaimana ilmu dunia ni boleh menjadi saham akhirat kita. Okey. Dan semua saya nak sebutkan saya nak sebutkan ni, semua perkara-perkara yang kita belajar, macam saya urban science, sains perbadaran, takkan tak boleh kaitkan dengan akhirat. Macam mana nak letakkan orang tua-tua, macam mana jalan yang sepatutnya orang tua berjalan, macam mana nak letakkan rumah-rumah di tepi-tepi jalan, macam mana nak letakkan longkang-longkang, macam mana nak salurkan air. Kan itu ilmu sebenarnya. Tapi ilmu itu kita salurkan, kita letakkan di atas platform, bahawa kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, whatever little thing that you do, it has got to be done in accordance to the need of Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tak boleh lari apa ni. Itu yang cantiknya bila orang Islam berilmu ni, itu yang cantiknya. Tak kisah ilmu chemistry ke, ilmu biologi ke, ilmu fizik ke, ilmu atomik, atom ke, ilmu apa pun mesti ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan syariah, ada kaitannya dengan akhlak. Dalam lain perkataan, ada kaitannya dengan agama. Artinya, agamakan ilmu itu. Islamkan ilmu itu. Dulu-dulu dekat Malaysia, ada satu, saya pun terlibat dengan menteri dan sebagainya, namanya Islamization of Knowledge. Islamization of Knowledge maknanya mengislamkan ilmu itu. Saya terlibat dengan beberapa profesor yang lain, saya terlibat. Tapi benda itu tersekat gitu saja. Kan cantik, fizik diislamkan, matematik diislamkan, sains diislamkan. Kalau boleh guru-guru sekolah rendah pun dah nampak mengajar matematik ada Islam komponen di sana. Boleh dibuat dan ada caranya nak membuat. InsyaAllah tidak terlalu sukar, hanya mahu tak mahu kita buat. Asas ilmu sudah ada, hanya nak masukkan to accommodate Islam dalam berbagai-bagai ilmu yang sudah kita beri kita. Dan pastinya ini bukan perkara baru, kerana semua ilmu-ilmu dunia ni telah dimonopoli oleh falsafah-falsafah
agama Islam kita terdahulu. Betul Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya yakin mungkin disebabkan itulah juga rangsangan idea Datuk ni sehingga ingin membangunkan kompleks Anjung Husnul Khotimah yang tuan-tuan telah maklum sebelum-sebelum ni kita telah bercerita dan banyak link yang telah kita promosikan tentang Anjung Husnul Khotimah bertempat di Pahang, Bentong Pahang insya-Allah. Jadi mungkin dari sudut ilmunya Datuk, pengisian yang akan dibuat dalam kompleks Anjung Husnul Khotimah, Datuk boleh ceritakan sekali lagi kepada penonton kebaikan untuk mereka menghantar ataupun ibu ayah sendiri datang ke kompleks Anjung Husnul Khotimah ni untuk belajar dan mengakhiri hidup kita di situ, dan mengapa perlunya anak-anak dari umur 13 tahun kena menuntut ilmu tu. Pastinya saya yakin kerana kena wujudkan suasana untuk kita menuntut ilmu pun sebenarnya betul Betul. suasana tu penting Betul, untuk betul. menggalakkan anak-anak kita untuk terus belajar. Betul. InsyaAllah Datuk mungkin boleh kongsikan tentang Tentang itulah, tentang Husnul Khatimah. Para penonton dan penonton sekalian, insya-Allah apa pun tuan-tuan, apa saya nak sebutkan, kita tidak boleh mati dalam kejahilan. Tak boleh mati jahil agama, tak boleh mati jahil fardu ain, tak boleh mati jahil fardu kifayah, tak boleh mati jahil fiqh, tak boleh mati jahil tauhid, tak boleh mati jahil tasawuf, tak boleh. Tak boleh mati. Ya. Boleh mati tapi tak boleh mati dari segi Islamnya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan kata dalam masa 76 tahun hidup saya ni tuan-tuan puan saya dah menulis buku mengenai bagaimana nak mendidik anak-anak dalam kandungan. Namanya Pendidikan Alam Rahim. Daripada situ saya dah buat dah. Lepas tu pendidikan remaja saya ada buku. Pendidikan dewasa saya ada buku. Pendidikan alam tua, nama bukunya tuan-tuan dan puan ialah antaranya ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku saya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim, saya tulis. Dan sampai kepada mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun saya tulis buku itu. Maknanya buku saya ni daripada sebelum lahir, kepada bayi, kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada dewasa, kepada tua, sampailah macam saya ni di hujung usia. Semuanya berbekalkan kepada ilmu. Okey. Bagi mereka yang sudah berumur 40, 50, 60, 70, 80, kita kena pergi ke satu tempat. Tak boleh duduk dengan anak, duduk dengan isteri, duduk dengan cucu, duduk dengan berbagai-bagai kehidupan herok pekoknya itu. Tak boleh. Tak boleh dapat. Di hujung usia ni concentration dah lemah. Di hujung usia ni tenaga dah lemah. Di hujung usia ni mata pun dah lemah. Di hujung usia ni telinga pun dah lemah. Di hujung usia ni lutut pun dah lemah. Jadi kita duduk di satu tempat yang tempat tu khusus dibina, khusus diintegrasikan dengan kehendak ilmu itu, supaya siapa-siapa yang datang di Anjung Husnul Khatimah nanti, insya-Allah ilmu hanya setengah. Selepas dinding tu ilmu, selepas jalan itu ilmu, selepas lorong itu ilmu, masuk dalam rumah ini ilmu, masuk di masjid ilmu, masuk di kafeteria ilmu. Ini akan berlaku di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu kita yang kita nak ajar ni, sehingga kepada peringkat tuan-tuan dan puan saya nak sebutkan, kalau kita tak pandai baca Quran, kita akan di tempat kompleks Anjung Husnul Khatimah nanti, dia akan diajar satu persatu, seorang-seorang. Maknanya person to person, eyeball to eyeball, muka dengan muka. Seorang yang mendidik dengan seorang yang dididik, berdepan begitu. Nah, namanya musyafahah. Musyafahah artinya kita belajar secara individu, nak tengok macam mana sebutan-sebutan makhraj. Sampai peringkat itu, sampai dalam masa kita bagi 3 bulan, dia dah boleh baca Quran dah. Tak kisah umur berapa pun. Maknanya facilities itu ada di kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tapi yang lainnya, you dengar tentang ilmunya, yang lainnya semuanya bangun pukul 4.45 pagi. Bangun 4.45 pagi, semua pergi masjid, sembahyang taubat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Dalam sembahyang itu pun komponen ilmu sangat besar. Sangat besar komponen ilmu. Tak boleh bertahajud tak ada ilmu. Tak boleh berwitir tanpa ilmu. Tak boleh berdoa tanpa ilmu dan sebagainya. Selepas habis itu kita sembahyang berjamaah. Lepas sembahyang berjamaah 15 minit. Short 15 minit tazkiyah. Ilmu 5 minit. Habis 5 minit sarapan dan sebagainya, rehat. Barulah dia kuliah formalnya. Duduk dalam bilik kuliah, duduk dalam dewan kuliah dan sebagainya. Setiap satu kuliah, oleh kerana orang yang dewasa, orang yang tua ni, dia pendek-pendek saja. 30 minit. Mencakupi ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, ilmu Quran, ilmu hadis. Artinya
Sebelum mati, diisi kepala, diisi hati dengan ilmu-ilmu nakli tadi, supaya dia dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Jadi para penonton yang dapat sekalian, di sinilah tempatnya, satu-satunya di Malaysia, mungkin satu-satunya di dunia yang menggabungkan keempat-empat tadi yang disebutkan. Satu, pusat pengajian warga emas. Nombor dua, pusat penjagaan warga tua. Nombor tiga, kursus-kursus pendek seminggu-seminggu. Nama kursusnya ialah Mati dalam Husnul Khatimah. Dan yang keempat ialah kursus untuk anak-anak umur 13 tahun ke atas. Apa nama kursusnya? Seminggu. Namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Bergabung keempat-empat ni, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hati yang putih bersih, dengan putih bersih, yang mengajarnya pun putih bersih, yang diajar pun putih bersih, suasana hidupnya putih bersih, maka matilah mereka dalam keadaan Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita semua azan. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Amin. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Masya Allah. Jadi pastikan kita sama-sama dapat kongsikan apa yang telah kita kongsikan pada hari ini kepada kawan-kawan sahabat kita. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat pada semua, insya-Allah. Jangan lupa like and subscribe kita punya podcast ini agar sampai maklumatnya ke seluruh alam. InsyaAllah bertemu lagi Datuk kita dalam episod. Saya dah sebut ni. Jangan lupa, saya ulang ni. Ya. Jangan lupa like, subscribe dan insya-Allah follow kita ni seluas-luasnya. Sebarkan. Tiap-tiap satu perkataan yang disebarkan, yang menunggu tuan-tuan ialah pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.